pada hari ini saya ingin menyatakan kekesalan saya lah di atas sikap double standard yang telah ditunjukkan oleh pada saya. Yang ingin saya tegur di sini adalah menteri, menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Jamil Khair Baharom yang menjaga hal ehwal Islam, yang di mana baru-baru ini telah diadakan satu program yang dinamakan Bicara Pemimpin Bersama Rakyat dan sumbangan kepada masjid-masjid dan surau-surau Zon 3 untuk Ramadan di Masjid Alam Shah, Ceras. Di situ merupakan kawasan sempadan antara Ceras dan juga Titiwangsa. Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan juga tertera dalam banner anjuran bersama UMNO bahagian Ceras dan juga UMNO bahagian Titiwangsa. Diburukkan lagi dalam majlis tersebut ada slot ucapan bukan sahaja daripada menteri okeylah, memang sewajarnya lah beliau berucap, tetapi slot ucapan daripada Ketua Bahagian UMNO Ceras Datuk Said Ali Al-Habsyi dan juga pemangku Ketua UMNO Titiwangsa Datuk Johari Ghani, kemudian barulah menteri berucap, dan semasa tazkirah maghrib, tazkirah maghrib tu maknanya dia bagi kuliah antara maghrib dan isya, sembahyang maghrib dan isya, juga diadakan disampaikan oleh Syed Amru, Syed Amru yang merupakan ketua Biro Agama UMNO Ceras. Jadi dilihat seolah-olah program, sedangkan program itu adalah program Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menggunakan peruntukan Jawi, dan sumbangan-sumbangan juga dari Jawi, tetapi dilihat seperti UMNO yang menguasai seluruh program tersebut. Dan saya sendiri oleh kerana apabila dimaklumkan oleh ahli-ahli karya telah pergilah ke sana dan berjumpa dengan pengarah Jawi, bertanya kepada beliau secara baik kenapa agaknya UMNO dilibatkan secara langsung di sini. Jadi dia kata tak apa, sebab dia ada bersama, tak apa. Jadi saya kata okey, kalau macam tu maknanya selepas ini saya nak mencadangkanlah untuk PAS juga mengadakan program bersama dengan masjid-masjid. Dia kata boleh, cubalah buat permohonan. Tapi agaknya selepas dia memikirkan implikasi daripada jawapan dia terus pula dia kata saya kena fikir dulu 2-3 kali, sebab dia kata PAS ni bukan kerajaan katanya. Dia tak sedar dia berada di Titiwangsa. Di Titiwangsa kerajaannya adalah diterajui oleh PAS, saya sendiri, Dan di Ceras pun begitu juga, diterajui oleh Pakatan Rakyat, dari wakil daripada DAP, walaupun keseluruhannya kerajaan pusat ni adalah di bawah UMNO Barisan Nasional. Jadi ini yang saya katakan, maknanya double standard yang wujud, dan semasa mereka mengadakan program ucapan-ucapan dan juga pengurusi majlis langsung tidak menyebut nama saya, walaupun mereka tahu saya turut hadir. Jadi inilah adab dan akhlak yang ditunjukkan. Sebab tu saya sewajarnya lah PAS menolak, orang kata, penitawaran perpaduan yang ditunjukkan oleh UMNO, sebab sebenarnya mereka memang langsung tidak ikhlas dalam perkara ini. Sikap yang diamalkan oleh Yang Berhormat Menteri dan juga pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang hanya menjemput wakil rakyat daripada UMNO Barisan Nasional saja. Begitu juga ketua-ketua UMNO bahagian daripada kalangan UMNO saja dalam majlis tersebut. Sedangkan dalam ucapan beliau mengatakan bahawa dalam masjid tidak ada fahaman politik, walaupun di luar ada fahaman politik. Bermakna daripada ucapan tersebut sepatutnya di dalam majlis tersebut bukan sahaja pemimpin UMNO yang dijemput, kerana pemimpin PAS, pemimpin di PKR juga terdiri daripada mereka yang terdiri daripada kalangan yang beragama Islam. Sudah tentu mereka patut dijemput bersama. Kenapa sikap yang begini diamalkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional? Ini yang kita persoalkan, sifat double standard mereka. Ini berdasarkan kepada apa yang telah dimaklumkan oleh Dr. Lok Lok, oleh PJ wilayah, amat jelas bahawa selama ini perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam dan orang Melayu adalah hasil daripada UMNO.
ya. Masjid-masjid, surau-surau sebelum ini di bawah Barisan Nasional sentiasa digunakan sebagai tempat pecah belah, ya, di mana pemimpin UMNO diberikan kedudukan, orang daripada PAS diusahakan supaya dipinggirkan, ya. Dan ini dilakukan secara jelas dan resmi, ya, di dalam kes di wilayah persekutuan, ya. So dalam keadaan yang seperti ini amat peliklah sekarang ini mereka yang bising tentang soal perpaduan, sedangkan mereka lah punca kepada seluruh masalah perpecahan yang wujud di dalam masyarakat Islam, kerana mereka tidak mempunyai satu keterbukaan dan kesediaan, ya, bukan sahaja untuk menerima parti politik yang lain, tetapi untuk menerima keputusan rakyat itu sendiri, ya. Inilah satu aspek yang perlu disedari, ya, oleh umat Islam. Dan ini cukup berbeza dengan apa yang berlaku di Selangor sekarang ini di bawah Pakatan Rakyat, ya. Jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, ya, kita ada pemilihan secara terbuka, ya. Penduduk-penduduk di sebuah karya berdaftar sebagai ahli karya, ya. Dan kita tak ada usaha untuk nak pinggirkan mana-mana pihak. Kita berusaha untuk menggerakkan seluruh kawasan yang berdekatan untuk terlibat di dalam soal memilih siapa yang nak dijadikan sebagai ahli jawatan kuasa surau ataupun ahli jawatan kuasa masjid. Tetapi ada garis panduan umum yang boleh diterima, iaitu akhlak mesti baik, ya, bukan jenis yang buat maksiat dan sebagainya, orang-orang yang nak dipilih, ya. Dan orang yang mengimarahkan masjid dan surau dan sebagainya. Dan kita cuba, ya, iaitu mencari satu asas untuk menyatu padukan, dan di situ surau dan masjid berperanan, ya. Tapi kalau kita lihat dari segi pendekatan yang digunakan di wilayah dengan jelas seperti mana yang dijelaskan tadi, dan juga pelantikan AJK dan sebagainya, semua dibuat oleh pihak Jawi yang jelas mengikut telunjuk UMNO Barisan Nasional dan sebagainya, maka masjid dan surau tak boleh main peranan perpaduan, ya. Lalu saya rasa persoalan perpaduan umat Islam ini tidak akan terselesai, ya. Tidak akan selesai, ya, selagi mana UMNO Barisan Nasional memerintah, ya. Kelakar lah kan, sebab apa dia bercakap macam tu, sedangkan sebahagian besar, kalau saya kira lah, ialah sebab saya banyak turun ke masjid, ke surau, saya sebahagian besar daripada yang hadir pada hari itu adalah kalangan penyokong PAS dan juga Pakatan Rakyat. Saya yakin benda tu, ya. Jadi bagaimana dia nak mengatakan bahawa UMNO prihatin tentang perpaduan, sedang mereka sendiri mengenepikan. Malah sebenarnya kalau cantiknya pada hari itu menteri jemput ahli parlimen, jemput wakil UMNO, jemput wakil PAS, jemput wakil PKR. Tengok saya sebagai menteri yang berlatar belakangkan pendidikan agama ni, Datuk Seri Jamil Khair ni bukan calon-calon menteri, handpick, dipilih secara khusus untuk diletakkan sebagai menteri yang menjaga hal ehwal Islam, tetapi dia yang menghancurkan perpaduan Islam. Cuba kalau hari itu dia panggil semua, kata saya nak menunjukkan contoh, ini maknanya dalam masjid ni kita tidak ada perpecahan, walaupun kita berlainan pendekatan kita atau pemahaman atau sokongan politik kita. Begitulah, barulah menteri-menteri lain yang pendidikan sekular, berpendidikan bukan daripada Islam, contoh yang baik yang ditunjukkan. Ni nak masuk bulan Ramadan, tapi sikap tu tak berubah juga, sama.